Kita tentang segmen ekstremisme dalam agama. Ini akan bermasa sikit, tak apa. Saya lanjutkan sejam. Bagaimana sebenarnya kalau kita tengok sejarah? Somehow lah, tak tahulah. Ini konspirasi teori saya lah, tuan-tuan. Tuan-tuan nak percaya, tak percaya, tak apa. Tapi kalau kita perasan bagaimana tindakan Mahathir dalam menentang ekstrim agama ni, dia macam selari dengan apa orang kata, pilihan dia untuk nak orang kata apa, nak menang pilihan raya. Saya bagi satu contoh, tuan-tuan. Ini saya tak kata ada kaitan, tuan-tuan fikir sendiri ya. Hadi, Tuan Guru Haji Hadi ni belajar di Mesir dalam siasat syariah, politik sains di Mesir, degree sekitar tahun 76 kalau tak silap saya. Okey, 74 ke 76, betul. Dia grad tahun 76. Pada masa itu Mahathir jadi Menteri Pendidikan, timbalan Perdana Menteri, dan selepas itu dia balik dan akhirnya dia jadi Perdana Menteri pada tahun 1984. Betul tak? Dia menjadi Perdana Menteri, 81. Okey, dia menjadi Perdana Menteri 81. Ini kita tengok timeline Masa tu Hadi belajar dekat Mesir, politik sains, siasat syariah, 76 dia grad. So dia balik Malaysia dan sebagainya. Kemudian sewaktu Mahathir menjadi Perdana Menteri, masa tu PAS belum lagi ekstrim tau. Di bawah di bawah Haji Asri atau Asri. Dia tak lagi ekstrim. Dato' Asri daripada UMNO, so dia nationalist. Kemudian awal tu lah, kemudian dia take over Mujahid Yusof Rawa dan sebagainya, Yusof Rawa dan sebagainya. Bila masuk golongan-golongan yang mana terpana dengan apa, tuan-tuan, dengan revolusi Iran tahun 80-an. Dalam masa sama masuk Hadi Awang pada masa itu. Soalan pertama saya, seingat saya Hadi Awang tak pernah ditangkap di bawah ISA tau. Tak pernah ditangkap di bawah ISA. Betul kan kalau saya silap orang PAS? Tapi seingat saya Hadi tidak pernah ditangkap di bawah ISA. Mat Sabu pernah, Lim Gon Eng pernah, Anwar Ibrahim tak cerita lah, geng-geng ni semua pernah ditangkap di bawah ISA. Tapi Haji Hadi tak pernah ditangkap di bawah ISA. Namun begitu, tuan-tuan ingat tak pada tahun 84 amanat Haji Hadi dikeluarkan? Kan? Amanat Haji Hadi, kalau tuan-tuan ingat 1981. Tetapi dia difamouskan 1984. Ya. Okey. Ni kita cerita konspirasi teori Okey. Tuan-tuan nampak timeline sini. Tuan-tuan baca sendiri. Menarik. Sedutan ucapan dia, saudara-saudara sekalian, kita memang menentang UMNO bukan kerana nama dia UMNO. Kita menentang Barisan Nasional bukan kerana dia memerintah. Kita menentang dia kerana dia mengatakan perlembagaan penjajah, mengekalkan undang-undang kafir, mengekalkan penjawatan penjajah, bla bla bla. Percayalah saudara, perjuangan kita adalah jihad. Ucapan kita adalah jihad. Nama kita adalah kalau kita mati kita adalah syahid. Mati kita adalah Islam. Kita tidak perlu masuk Buddha, masuk Hindu. Kita tak perlu masuk Kristen. Kita tidak tapi menjadi kafir dengan mengatakan politik suku, agama suku. Okey. Bila amanat ini diucapkan, sedutan ceramah umum di Kampung Banggol, Peradong, Kuala Terengganu, 1981. Saya kata tadi bila Mahathir menjadi Perdana Menteri, Julai 1981. Apa kaitannya? Tuan-tuan fikir sendiri Saya saja bawa cerita. Okey. Mahathir jadi Perdana Menteri Julai 1981. Benda ini keluar April 1981. Apa yang membawa kepada benda ini, tuan-tuan? Apa yang kesan kepada benda ini? Dia melahirkan ekstremisme agama. Pentaksub agama, ekstremis agama, bukan pentaksub, ekstremis, ialah pentaksub lah, ekstremis agama yang melampau. Sehingga kita dengar antaranya peristiwa Memali, tuan-tuan. Semoga Allah merahmati mereka. Tetapi kita kena ingat peristiwa Memali ini antara lain disebabkan oleh amanat Haji Hadi. Kita tak membahaskan syahid tak syahid, itu cerita lain. Tetapi itu yang berlaku. Kenapa?
Kalau tuan-tuan nak perasan, saya bagi snapshot saya sebab saya nak cakap ni, saya kena berhati-hati. Malam tadi saya dah cakap penuh sebenarnya. Dia cerita Mahathir jadi Perdana Menteri, keluar amanat Haji, lahir ekstremisme agama. Mahathir dilihat sebagai penyelamat. Peristiwa memali antaranya Musa Hitam lepas tu letak jawatan. Digunakan alasan ekstremisme agama, jatuhkan Musa Hitam dan mengukuhkan kedudukan Mahathir. Dan jatuhkan Kuli pun sama. Mahathir gunakan ekstremisme agama pada waktu itu. Sebab Kuli pakai tanjak yang dikatakan ada salib. Jatuh Kuli, Mahathir naik. Tuan-tuan ingat Al-Arkam dan berlakulah peristiwa penangkapan ISA dan sebagainya. Arkam diharamkan tahun 94. Kenapa Arkam diharamkan tahun 94? 95 pilihan raya. Sekali lagi, ekstremisme agama digunakan untuk menjustifikan sokongan orang Melayu kepada Mahathir. Kemudian berlaku peristiwa Al-Ma'unah tahun 2000. Kenapa tahun 2000? Apa berlaku 99 tuan-tuan? Reformasi. Digunakan peristiwa itu, ekstremisme agama, untuk rallykan. Ambil orang-orang Melayu yang Muslim yang percaya ni, ini ekstrem agama ni. Untuk apa? Rally di bawah Mahathir. Dan 2004, kemenangan besar kepada UMNO. Kalau kita faham peristiwa-peristiwa ni tuan-tuan, dan kita faham peranan ekstremis agama yang masuk dan menusup ke dalam PAS, mereka digunakan sebenarnya untuk maintainkan kedudukan ini. Untuk maintainkan kedudukan Perdana Menteri ini. Mereka bukan berada dekat situ sebenarnya. Yelah, kita nak petikaikan apa pun petikailah. Tetapi ada agenda sebaliknya. Dan agenda itu terserlah pada tahun 2008. Bila ada pimpinan PAS di bawah grup Haji Hadi. UG, Unified Government. Masa itu nak bekerjasama dengan UMNO tahun 2008. Seawal 2008. Dan mereka dah merancang untuk nak tukar kerajaan Perak kepada UMNO pada waktu itu. Seawal itu dah ada. Dan kita tengok lepas itu bagaimana Tuan Guru Nik Aziz, arwah Tuan Guru Nik Aziz kata apa? Nak join UMNO, ludah dulu muka saya, dia kata. Muka hamba ni. Ludah dulu. Sebab cakap-cakap gabung dengan UMNO tu dah ada. Dan akhirnya benda ini terkeluar dan termeteri pada masa bila tuan-tuan? Pada masa Pakatan Harapan jadi kerajaan, Mahathir buat satu gerakan Melayu ke, gagasan Melayu ke whatever, PAS ada kat situ. Diwujudkan muafakat nasional. That is the agenda. It was never about Islam. It was always about making sure this group of people sentiasa berkuasa dan memegang kuasa. It was never about Islam atau Melayu. It was never about that. It was all about power and staying in power. Dan kita tahu cerita 90 juta bagaimana PAS dapat duit daripada UMNO. Ana tahu 2 juta Hadi pun dapat. Ana tahu itu Nik Abdul cakap. Dapat duit daripada UMNO pada waktu itu. Nah, kalau nak cerita konspirasi ni, kita faham timeline ini. Daripada amanat Haji Hadi, peristiwa Memali, pengharaman Arkam, peristiwa Al-Ma'unah. Dan juga 2008 bagaimana kejatuhan 5 degree, bagaimana ada golongan PAS pada masa itu nak kerjasama. Termasuklah nak keluarnya golongan amanah pada waktu itu yang dipanggil Anwar Rinas, J-Bond dan sewaktu dengannya. Golongan profesional dan juga aktivis yang dia campak keluar kerana mereka lah yang sebenarnya masuk ke dalam PAS untuk memastikan PAS tak jadi terlalu ekstrim. So bila mereka keluar tuan-tuan sekarang ini, PAS berada dalam kedudukan sekarang ini. Fitnah tak kisah, rasuah jadi sedekah, fatwa tabur sana sini. Fatwa keluar daripada mulut dia ikut sukati dia tuan-tuan. Dan ramai yang dari kalangan mereka percaya, sebab itu ulama takkanlah dia nak menipu Asia. Faham sejarah, belajar, dan kita faham tuan-tuan, manusia akan tetap manusia. Kita nak nilai manusia tu, kita nilai perbuatan dia. Bukan apa dia pakai, bukan apa title dia. Kita nilai perbuatan dia. Alright. Saya ambil kat situ je lah tuan-tuan. Ambil kat situ lah. Fikirlah sendiri. Sekian daripada saya. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Salam.